Wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Kemudian orang-orang yang zalim, penderhaka itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Allah suruh buat lain, dia pergi buat lain. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'. Maka Allah turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit. Bima kanu yafsukun, dengan sebab mereka sentiasa berlaku kefasikan, membuat perkara fasik, yakni menderhaka kepada Allah. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ke-59 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Dalam ayat ni Allah sebut orang-orang yang mengubah apa yang telah ditetapkan Allah, maka mereka ini digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam golongan zalim. Dipanggil mereka ni orang-orang yang zalim. Fabaddalal ladzina zalamu, orang yang zalim. Kenapa dipanggil zalim? Kefahaman kebanyakan kita, zalim ni maknanya bunuh orang, zalim. Rompak rumah orang, zalim. Betul juga, yang tu zalim juga. Tapi makna zalim yang sebenar dari sudut syarak, dari sudut agama, zalim yang sebenar ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah makna zalim. Walaupun pada sisi zahir manusia tak nampak macam salah, di sisi agama salah. Contohnya, sepatutnya mahkamah yang paling tinggi ialah mahkamah syariah, kerana itu mahkamah Islam.
tiba-tiba mahkamah sivil atau mahkamah tinggi lebih tinggi daripada mahkamah syariah, maka zalimlah tu, kerana tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Slipper patut letak kat luar, dia semayang masuk dengan slipper sekali. Itu bukan bodoh, itu zalim. Nah, sebab apa zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sepatut tempat slipper luar, dia pergi masuk dalam. Itu zalim mana? Kita nampak zalim ni bunuh orang zalim, betul ke? Itu zalim. Tapi ada lagi makna zalim. Bila meletakkan Islam di bawah, undang-undang kafir di atas, zalim itu. Sebab tu kita sebut rejim yang zalim. Dia tanya zalim tang mana pula? Dia pun bukan bunuh orang, bukan masalah bunuh orang, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Islam sepatutnya diletakkan di tempat yang tinggi, tetapi mereka meletakkan Islam itu rendah. Maka itulah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dengan panggilan zalim. Sebab tu Allah kata fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Maka mereka ni menukar apa yang telah Allah tetapkan di dalam firman Allah dalam ayat Quran. Allah kata orang berzina sebab 100 tak buat, sebab 100 buat main denda. Allah kata potong tangan orang mencuri, tak buat cara lain, ngap main penjara berapa tahun. Padahal Allah kata lain, dia pergi buat lain. Zalim lah. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'. Maka Allah bila berlaku zalim ni terlampau banyak, maka Allah turunkan akan bala bencana daripada langit. Makna turun bala bencana daripada langit, maknanya kita tak boleh nak ngelak. Makna contoh macam hujan. Bila hujan turun kat beruah, bukan sebiji dua biji rumah aja kena, seluruh rumah kat beruah kena. Ada rumah tu imam, rumah tu Bilal, rumah ustaz kena juga. Tapi tak apa, hujan. Tapi kalau Allah turun bala daripada langit, ibarat macam hujan tadi lah. Bila turun semua sekali kena, bukan sebiji dua biji rumah je kena, habis semua rumah kena. Rumah maksiat kena, rumah kafir kena, rumah tu imam kena, rumah tu Bilal kena, rumah ustaz pun kena juga. Macam hari ni lah, kejahatan yang dibuat oleh kerajaan Cina kepada masyarakat Islam Uyghur, Allah balasnya dengan coronavirus. Tapi efek dia bukan dia je kena, yang kita kena. Lebih parah lagi sampai kita tak boleh nak buat umrah. Kan? Patutnya saya sekarang ni ada di sana, bawa jemaah 29 orang. Entah tengah buat apa, entah sekarang ni agaknya tengah tawaf ke apa tak tahu. Tapi malam ni tawaf sini nampak? Tak dapat pergi. Tapi tak apa, kita dapat pergi pun kita buat kuliah pula kan. Tak ada masalah. Tapi nak ceritanya itulah impak dia. Bila bala Allah turun, semua kena, baik ke jahat ke, kena sekali semua. Sebab tu tak dapat tidak, kita kena bercakap dan kita kena lawan. Lah ni kita nampak pula India pula bunuh umat Islam. Pani bala apa pula nak turun? Sedia je lah. Sebab tu Islam kena bangkit, umat Islam kena bersatu. Lepas tu bukan kita taksub, tapi kita perhati tengok. Kita bukan taksub, tapi kita perhati tengok. Cuba perhati Tuan Guru Haji Hadi. Kan kita taksub dengan batang tubuh dia tak, tapi kita nak tengok pemikiran dia. Dia cuba nak membawa kesatuan ummah, dia nak bawa penyatuan umat Islam. Titik perbezaan kita letak nombor 2, kita cari titik persamaan dulu. Kerana Islam jadi lemah akibat daripada berpecah belah. Bila berpecah belah, kafir lebih kuasa. Padahal kafir ramai mana sangat. Kita tengok parti dalam negara kita, banyak parti kafir ke banyak parti orang Melayu Islam? Banyak parti Melayu Islam lagi, tapi awak kafir jadi kuasa. Ekonomi ke dia, habis bahagian ke dia. Nampak? Sebab apa? Sebab pecah belahnya umat Islam. Jadi hari ini kita nak buat satu bentuk penyatuan supaya dapat menundukkan si kafir daripada kesombongan dan bongkak akan dirinya. Nah, sekurang-kurangnya hari ini DAP jatuh lingkup pada hari ini. Yang tu yang kita nak. Itu dari peringkat negara kita. Yang ni kita nak bawa ke peringkat dunia pula. Kita nak bawa kesatuan
ummah, biar seluruh umat Islam bersatu. Tahun bila? Tak tahun ni juga maksudnya. Awal tahun hari tu. Presiden Hamas, tahu Hamas? Salah satu kumpulan di Palestin. Di Palestin ni ada dua kelompok, ada dua geng daripada umat Islam. Satu Hamas, satu Fatah. Ada orang kata Hamas ni macam PAH, Fatah ni macam UMNO. Nah, sama-sama dia bergaduh gak lawan Israel juga. Israel musuh, tapi Hamas tak sehaluan dengan Fatah, Fatah tak sehaluan dengan Hamas. Padahal dua-dua Islam, dua-dua Palestin. Jadi Presiden Hamas datang jumpa Tuan Guru Haji Hadi di Malaysia, Terengganu, Rusila. Jadi ada seorang pimpinan, saya dapat maklumat daripada seorang pimpinan. Dia tanya saya balik. Dia kata, "Ustaz rasa kenapa Presiden Hamas datang jumpa Tok Guru Haji Hadi? Datang saja nak makan kepok lekor ke benda? Nak datang nak tengok-tengok saja, nak tengok ikan." Dah, pemimpin-pemimpin negara dia tak akan datang ke satu-satu negara saja-saja jalan-jalan tak. Mesti ada tujuan tertentu, tujuan rasmi, tujuan yang sangat penting. Nak lawak melangkah berapa banyak negara, habis duit dekat berapa ribu nak beli tiket, takkan saja-saja datang. Mesti ada sebab. Jadi apa sebab Presiden Hamas datang kepada Tuan Guru Haji Hadi? Kenapa dia tak jumpa Perdana Menteri Malaysia waktu tu? Tapi dia tak jumpa Perdana Menteri, dia pergi jumpa Tok Guru Haji Hadi. Rupa-rupanya antara perbincangan yang dibincangkan, kata pimpinan tu pada saya, dia kata perbincangan itu melibatkan kerjasama. Ini kerana Presiden Hamas tanya, macam mana Tok Guru Haji Hadi boleh menyatukan antara PAH dengan UMNO sedangkan bergaduh berpuluhan tahun, musuh berpuluhan tahun, tiba-tiba berbaik. Macam mana Tok Guru boleh buat? Dia nak minta pendapat Tok Guru. Sebab Tok Guru pesan pada dia, nak kalahkan Israel, umat Islam kena bersatu. Hamas dengan Fatah kena bersatu, untuk menjatuhkan Israel. Jadi mereka datang jumpa Tok Guru nak ambil pendapat. Tu kata Tok Guru kita ni rujukan ulama dunia, rujukan dunia. Tiba-tiba kita buat pandang sebelah mata je. Padahal dia Syekh Hadi terkenal di luar negara, khususnya di tanah Arab. Akhirnya berbincanglah. Nak Tok Haji Hadi ajarlah macam mana nak buat, letakkan Islam sebagai keutamaan, ketepikan masalah kepribadian, masalah dendam dan sebagainya. Adapun musuh yang nyata di depan mata, kafir terang-terang, macam batu kak tuan-tuan. Kalau kita batu ni solid, gabung semua sekali, dia jadi besar. Bila batu besar, macam mana orang nak pecahkan? Tak boleh pecah. Orang tumbuk batu, dia yang berdarah, dia yang luka. Tapi kalau batu tu dah pecah-pecah jadi serpihan yang kecil-kecil, senang sangat. Orang datang tenyih dengan kaki je hancur dah. Begitu jugalah Islam kita ni. Bila Islam ni berpuak-puak, yang ni suku lain, ni geng lain, ni geng lain, ni warna lain, ni warna lain, datang si kafir tenyih-tenyih je dengan kaki. Lepas tu kita tengok sebelum ni ditenyih-tenyih akan agama kita, sampai aset umat Islam tabung haji diwak main juga. Sebab apa? Sebab waktu itu Islam lemah, tidak bersatu padu. Lah ni kita nak bawa penyatuan Islam. Bila kita bersatu jadi seperti batu yang besar. Bila batu yang besar orang tumbuk, dia yang luka, kita tak luka. Malah kita golek jatuh ke dia, berdarah kaki dia. Ini kita nak buat. Sebab itulah inilah tujuannya, bukan tujuan kepentingan politik, bukan tujuan nak jadi menteri. Awal lagi PAS telah mengisytiharkan kita tidak minta sebarang jawatan di dalam kerajaan. Terpulang kepada Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk nak menetapkan siapa menteri kabinetnya. Adapun kami PAH langsung tidak menyatakan sebarang jawatan yang kami minta. Tak ada. Kalau ada yang dalam viral tu, itu semua fitnah. Kenyataan rasmi, tidak ada sebarang permintaan. Kerana perjuangan kami bukan kerana jawatan. Perjuangan kami bukan kerana pangkat, tapi perjuangan kami untuk tegakkan Islam. Tu. Jadi bila bulat kerana Islam, insya-Allah. Tu. Dia berkawan dengan orang baik, kawan dengan orang soleh. Walau kita tak soleh, tapi nampak soleh.
Kita kawan dengan orang baik, walau kita tak baik mana, tapi nampak baik. Nah, walaupun asal kita baik, tapi kawan dengan orang jahat, habis nampak jahat. Tu kan. Baik. Tu mukaddimah. Mukaddimah dia bantai dulu. Baru kita masuk. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadaratillah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil islami wal iman. Moga-moga dengan pengajian ini Allah meletakkan kita di kalangan hamba-Nya yang soleh dan hamba yang amat dikasihinya, dan kerana kasihi itulah Allah menempatkan kita ke dalam syurga-Nya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat 6 kan, kitab Jawi, kitab Rumi surat 23. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Yaitu wahdaniyah, situ kan? Betul. Yaitu wahdaniyah dan kudrah dan iradah dan ilmu dan hayah dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan dan kaunuhu aliman dan kaunuhu hayyan dan lawannya. Okey, tak apa, kita pergi satu-satu dulu. Baik. Apa benda ni tiba-tiba yaitu wahdaniyah? Ni ceritanya kita sambung dari sudut pembahagian sifat-sifat 20 yang kita telah mengaji semua sekali tu. Kita dah mengaji 41 jumlahnya, 20 yang wajib, 20 yang mustahil dan 1 yang harus. Kemudian lepas dah ngaji 41, kita pecahkan dia pada 4 kumpulan saja, iaitu kumpulan salbiyah, kumpulan nafsiyah, lepas tu salbiyah, lepas tu ma'ani, lepas tu maknawiyah. Daripada 4 ni pula kita pecahkan jadi tinggal 2 je. 2 tu, yang pertama istighna, yang kedua iftiqar. Jadi yang malam ni kita nak sambung iftiqar. Kata mana benda pula ni. Kuliah ni dia bersiri. Jadi kalau terlepas susahlah nak faham dah kan. Tak apalah, pelan-pelan dengar insya-Allah. Iftiqar maksudnya setiap sesuatu ni, yakni selain daripada Allah, yakni makhluk lah, ghairullah, kullu ma siwa Allah. Setiap sesuatu selain daripada Allah, makhluk itu berhajat kepada Allah semata-mata. Itu dipanggil iftiqar, nama pendek dia. Saya ulang, makna iftiqar itu semua sekali, tak kira siapa pun, baik iblis, baik setan, baik dajjal, baik yang baik atau baik yang jahat, tak kira siapa-siapa pun, semuanya termasuk dalam kategori makhluk. Maka setiap makhluk itu berhajat kepada Allah. Sebab itulah kalau manusia tak berhajat pada Allah, lebih jahat daripada iblis. Sebab apa? Jahat-jahat iblis pun berhajat kepada Allah. Dalil? No. Bila iblis dilaknat Allah, iblis tetap berdoa pada Allah. Dia minta izin Allah dulu. Ya Allah, izinkan kami hidup sampai hari kiamat, supaya kami dapat menghasut anak cucu Adam yang mana hati mereka tidak ikhlas, akan ikut kami masuk ke dalam neraka. Dia minta siapa tu? Dia buat kepala sendiri? Tak, dia minta izin dulu. Minta izin siapa? Allah. Ni punya manusia tak ada langgar tu hukum Allah. Kita tak boleh buat hudud ni. Buat benda potong-potong tangan ni, zalim. Lawan tu hukum Allah. Iblis terkejut.
Iblis kata, "Lah, ingat aku iblis dah, rupanya dia bapa iblis." Nah, sebab dia lagi jahat daripada iblis. Jahat-jahat iblis pun nak tanya Allah dulu, kan? Minta izin Allah dulu. Nah, ni ada jenis manusia. Sebab tu dalam kitab Bidayatul Talibin, kalau manusia itu sangat baik, taat sungguh-sungguh perintah Allah, kadang-kadang dia boleh jadi lebih baik daripada malaikat, lebih hebat daripada malaikat. Sebab apa? Malaikat memang taat, malaikat memang baik, tetapi baiknya tidak ada rintangan, kerana malaikat tak ada hawa nafsu, malaikat tak ada hasutan iblis. Sebab tu dia boleh jadi baik. Tiba-tiba ada manusia jadi baik, walaupun penuh dengan rintangan dan ujian. Manusia ada hasutan iblis, manusia ada hawa nafsu, tapi dia boleh istiqamah jadi baik, maka dia lebih baik daripada malaikat, lebih hebat daripada malaikat, sehingga malaikat tunduk malu dengan dia. Orang macam ni lah, bila mati masuk dalam lubang kubur, malaikat pun segan nak tanya dengan dia, sebab hebat dia lagi. Nah, kita macam mana agak-agaknya tak? Moga-moga lah tak? Takut-takut malaikat tak sabar, siap tunggu, hang mati esok siap. Dah, atas muka bumi tak apa, nak belagak kan. Ada manusia lagi jahat daripada iblis. Macam sembahyang subuh. Nabi kata dalam hadis, setan ni bila dengar azan lari terkentut-kentut. Maksud terkentut-kentut situ, makna takutlah dia, sampai berlari terus, canak-canak lari, maksudnya gitu. Takut dia dengar azan. Tapi berapa ramai manusia dengar azan subuh tarik balik selimut, tutup telinga, buat dek saja. Itu kata setan pun terkejut. Setan ajak dia lari, kata, jom lari azan ni. Kata, lek atan azan je pun. Setan kata, setan lagi setan, kata. Nah, ada teruk manusia, ada kadang-kadang. Tapi bukan semualah, tapi begitulah. Sebut dalam kitab Bidayatul Talibin, manusia yang jahat akan jadi lebih jahat daripada iblis. Manusia yang baik dan taat kadang-kadang lebih baik daripada malaikat. Nah, moga-moga kita bahagian yang baik. Kalau tak lebih baik daripada malaikat pun, sekurang-kurang masuk kategori baik. Moga-mogalah. Baik. Jadi iftikar, semua makhluk berhajat kepada Allah. Itu makna dia. Jadi ulama menyenaraikan daripada keseluruhan sifat 20 yang kita mengaji itu, mana sifat-sifat yang termasuk dalam kategori iftikar. Maka kata ulama, dan masuk di dalam iftikar ini 9 daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu yang pertama wahdaniyah, kedua kudrat, 3 iradat, 4 ilmu, 5 hayat, 6 kaunuhu qadiran, 7 kaunuhu muridan, 8 kaunuhu aliman, 9 kaunuhu hayyan. Diulang balik je yang tadi tu, kudrat tu. Tapi apa kaitannya? Yang ni kita nak mengajinya. Baik, kita pergi yang pertama. Sifat yang pertama disebut oleh Syekh ni, oleh ulama, wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Maknanya Allah itu esa, tu wahdaniyah. Maknanya tidak berdua, tidak duaan. Kan? Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, masa dia keluar daripada pintu istana hari tu, wartawan tanya dia macam mana. Dia kata, bersatulah ni tak bersatu dah, berdua, dia kata. Masuk gak sekejap. Baik, balik wahdaniyah itu. Iklan. Jadi wahdaniyah ni maknanya tunggal, esa. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Dari segi zatnya ke zat Allah, sifat Allah, atau af'alullah, perbuatan Allah, semuanya esa, semuanya tunggal. Itu masuk wahdaniyah. Jadi apa kaitan dengan iftikar? Kita ingat balik makna iftikar tadi. Saya kata makna iftikar apa dia? Semua makhluk hanya berhajat kepada Allah. Betul lah wahdaniyah ni, sebab hanya Allah saja ada. Satu je Allah, tak ada dua, tak ada tiga. Bila satu, memang semua makhluk hajat pada dia lah. Tak kira lah. Sebab tu kita kata makhluk yang baik pun hajat pada Allah, makhluk yang jahat pun hajat pada Allah lah. Kafir-kafir kat luar sana, walaupun dia sembah tabekong, tapi yang bagi dia rezeki siapa dia? Allah lah. Yang bagi makan Allah, bagi nafas Allah, bagi sihat Allah. Dia pergi klinik makan ubat sihat, daripada kena batuk, nak TB.
Nak dia pun sihat. Walaupun dia tak ucap alhamdulillah, tapi yang bagi sihat siapa dia? Allah, bukan doktor. Allah. Padahal dia kafir, tak sembah Allah. Sebab apa? Wahdaniyah, hanya Allah saja. Itu kita kena faham. Itu kita kena jelas perkara ni. Ini ada juga orang kita pergi percaya kepada dewa-dewa dia. Dia pergi jumpa Tok Sami, dia kata, try minta kat Tok dalam nombor. Bagi kena. Bongok lungguh. Patut tak payah awak berhala, gantung dia kat situ. Kan? Tu kata, ni lah Allah semata-mata, mana ada yang lain. Jangan minta tolong kepada makhluk. Hanya Allah. Ibaratnya kata Tok Guru saya, Tok Guru Siddiq Nur, dia buat contoh. Kalau macam dalam kawasan Beruah ni, tiba-tiba ada satu kedai je, kedai runcit, lain semua habis lingkup, tutup habis, tinggal satu kedai je. Maka semua orang kat Beruah berhajat pada kedai dia je, tak berhajat pada yang lain. Tutup kedai dia ni, habis tepuk dahi semua. Allah, tutup pula ni, macam mana aku nak beli tepung ni? Semua hajat pada dia. Sebab dia satu je kedai yang ada. Nak beli telur kat dia, nak beli ikan kat dia, nak beli ayam kat dia, nak beli apa pun semua kat dia. Nampak? Jadi hajat tu kuat. Bergantungan tu kuat pada kedai tu. Sampai kalau kedai tu nak tutup pun merayu. Jangan tutup je, ni nak beli lagi ni. Sampai tahap merayu. Sebab apa merayu? Sebab dia je ada. Ni kita mengaji tauhid. Bila kita pegang hanya Allah saja, kita merayu kat siapa? Allah lah. Tapi yang ni merayu ke makhluk tu kenapa? Sebab dia tak nampak Allah. Tu. Ni penyakit hati. Padahal Allah je wahdaniyah ni, tu iftikar, hanya berhajat kepada yang satu, yakni Allah Ta'ala. Bulatkanlah hati kita. Bulat. Letak pergantungan semua kepada Allah. Keyakinan letak pada Allah. Jangan terpedaya dengan barat. Barat dia ajar kita dari sekolah lagi dia ajar. Yakin pada diri sendiri. Ada dalam agama ajar gitu. Dalam agama tak kata yakin pada diri sendiri. Dalam agama ajar yakin kepada Tuhanmu, yakin kepada Allah. Tapi itu barat dia racun kita pelan-pelan. Dari kecil lagi sekolah dia ajar gitu. Dengan cikgu-cikgu pun ajar macam tu kan. Akhirnya yakin pada diri sendiri, yakin sangat dapat PM ke-8. Lah kali putih mata, apa pun tak dapat. Ada. Itu nama overconfident. Rata cerok pergi mana kampung cerita kat orang, saya akan menjadi PM yang ke-8. Tun akan serah pada saya. Mana serahnya? Lah kali naik Muhyiddin Yassin. Sekarang ni dia tengah kempen pula. Dapat kawan hantar dekat WhatsApp, dia tengah kempen pula PM ke-9. Tak ada kerja. Tengok-tengok 9 naik orang lain. Tulis pula PM ke-10. Lah kali sebelah, tu 12. Sampai masuk lubang kubur. Allah, nak gila sangat kejahatan tu. Kenapa? Orang kalau tahulah betapa dahsyatnya memikul tanggungjawab, nescaya tak ada seorang nak pegang jawatan. Tak payah kata PM, ketua kampung pun orang tolak tepi. Sebab apa saya cakap itu? Jangan sonok je orang panggil tok sidang, tok panggil tok. Dia kena tanggungjawab. Kalau dalam kampung dia ada orang tak semayang dan dia tahu ada orang tu tak semayang, dia diam, dia tanggung dosa. Dia kena jawab depan Allah Ta'ala nanti. Allah akan tanya, dalam kampungmu ada orang tak semayang, apa yang mu buat? Dia kata, saya bagi bumbung. Hempuk dengan bumbung atas kepala. Dia main bagi bumbung. Orang kena ada buat tindakan lah. Sebab tu anak buah dia, anak kampung dia kena jaga. Ada orang main judi dalam kampung dia, kalau dia tak tahu tu lain cerita, ni dia tahu. Tak boleh. Kita tak kata siapa-siapa tak, ni contoh kita nak bagi tahu. Tok sidang pun tak semayang. Reguk dah tu tok sidang gitu. Itu baru tok sidang. Bayang dia jaga satu kampung. Dalam kampung tak ramai mana. Ada dalam 200-300 orang. Out sikit, naik atas daripada tok sidang, ahli parlimen. Jaga ahli parlimen. Dalam kawasan parlimen dia, berapa banyak kampung nak kena jaga.
Kan seronok sangat. Nah, besar tanggungjawab. Tu baru ahli parlimen, dah menteri besar. Sebab tu namanya menteri besar. Jangan rasa besar. Tanggungjawab tu besar. Silap-silap dosa besar. Kalau tak kena cara. Kalau kena cara, pahala besar. Dia antara mereka yang memimpin ni adalah antara orang yang paling awal masuk syurga atau orang paling awal masuk neraka. Tengok pada apa kerja yang dia buat. Menteri besar, bawah menteri besar berbanyak parlimen bawah dia. Tu baru menteri besar, jaga negeri je, Perak je pun dah Perdana Menteri, 14 negeri bawah dia. Jangan sonok sangat nak berebut jadi Perdana Menteri, kan? Tanggungjawab tu besar, nak kena jaga. Kilang arak, siapa nak tanggung? Nampak? Kilang arak, pusat judi, kasino di Genting Highland, siapa nak tanggung? Pemimpin kena tanggung sebab dia yang memimpin, kuasa di tangan dia, dengan tanda tangan saja. Lepas tu kata Tok Guru Ni Aziz, ustaz-ustaz yang buat kuliah baca kitab sampai lembik kitab-kitab dia kata haram judi, haram arak. Kilang arak tetap ada, judi tetap orang tikam juga, tak jadi apa-apa, cuma cakap je lah yang mampu. Tapi bila seseorang yang faham agama duduk di bahagian kepimpinan, duduk di bahagian politik, duduk di bahagian jawatan, tak payah cakap, dia tak payah cakap, dia hanya gunakan tangan sign menyatakan tutup kilang arak, dia sign, maka terpaksa kilang arak kena tutup sebab pemimpin yang kerah tutup. Sebab tu besar lagi politik. Sebab tu ada di kalangan ulama yang menceburi politik kerana nak ambil kuasa ni. Sebab tu kata Ustaz Ismail Kamus, kami bukan gila kuasa, tapi kami nak ambil kuasa daripada orang yang gila. Boleh faham? Bukan kita gila kuasa, nak ambil kuasa dari orang gila. Tu biar jelas. Bukan nak kejawatan, tapi nak menegakkan Islam. Sebab apa? Sebab kita semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Patulah kita sama-sama renung. Kita nampak dari segi zahir ni tak boleh pergi umrah ni, tak boleh masuk Mekah Madinah ni. Kita nampak zahirnya memang kerana wabak, kerana COVID-19, kerana coronavirus. Tapi dari segi hakikatnya, yang sekat pergi Mekah Madinah ni siapa sebenarnya? Hakikat Allah. Tanya balik diri kita masing-masing, kenapa Allah sekat untuk datang ke rumahnya yang mulia, yang suci? Apa dosa kita dah buat? Dia jawab, kami tak berzina ustaz, kami tak main judi, kami tak buat maksiat, kami semayang. Betul, kita semayang, tapi kita mendiamkan pusat judi, mendiamkan kemungkaran, mendiamkan joget-joget, mendiamkan nyanyi-nyanyi, mendiamkan kemaksiatan. Dengan mendiamkan itu sudah menjadi satu dosa, walaupun semayang kita tak pernah tinggal. Itu kita kena jelas. Mana boleh main semayang saja. Kita kena buat dua kerja, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Buat yang disuruh, yakni semayang, dan cegah yang dilarang, yakni kerah ataupun buat satu usaha untuk tutup kilang arak, pusat judi, segala maksiat kita kena buat. Kerana dengan diam pun adalah satu dosa. Maka dosa itulah hari ini Allah sekat kita untuk datang ke rumahnya yang mulia. Tak dapat kita nak ziarah Rasulullah. Patut benda ni menjadi kesedihan kepada umat Islam. Sampai bila wallahu alam belum ada keputusan daripada Arab Saudi lagi secara rasmi. Jadi itu. Yang ni dah dia. Jadi itu tujuan kita mengaji tauhid, biar nampak segala-galanya Allah. Baliklah kita pada Allah. Jangan nak kejar keduniaan. Yang kedua, kudrah. Makna kudrah benda yang berkuasa. Bila kita pegang hanya Allah saja yang berkuasa, dengan siapa kita berhajat? Allah. Allah yang boleh mengubah nasib kita. Hujung kita ni kita semua tak tahu. Hari ni mungkin kemah kita duduk dalam surau Kampung Cangkat. Hari ni, esok belum tentu, lusa belum tentu. Silap-silap bukan doa, silap-silap aja. Lusa dekat ni pusat judi. Contoh bukan kita doa, tapi benda boleh berlaku kalau Allah nak buat. Siapa-siapa Allah nak besong, boleh besong. Macam Bang Non tu lah. Siapa sangka sikap dia macam ni hari ni? Dulu dia Presiden ABIM.
Dulu dia yang nampak macam memartabatkan Islam, lah ni tunduk dengan kafir. Apa jadi gitu? Dengar habis cakap DAP. DAP kata gini, tunduk. Sebab apa? Kerana nak sangat jawatan PM. Apa jadi gini? Nah, kerana meletakkan dunia lebih utama daripada akhirat. Tu jadi dia. Nah, sebab tu kita tak payah pelik lah. Sebab tu kita kena banyak bergantung pada Allah. Jangan bergantung pada diri sendiri. Nah, kerana yang jaga kita, yang kontrol kita Allah. Hari ni Allah jadikan kita baik, esok kita tak tahu. Sebab tu kita kena banyak mohon pada Allah. Dengan kita faham kudrat tu hanya milik Allah, hanya Allah sahaja yang berkuasa. Kita pun kata, ya Allah, dengan kekuasaanmu janganlah engkau sesatkan kami, ya Allah, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Istiqamahkanlah kami, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Sebab kita tak tahu keadaan kita di hujung. Boleh jadi mak rempit yang sekarang ni duduk atas motor, nak minum air ketum lah apalah. Hari ni dia minum air ketum, siapa tahu esok dia minum air zam-zam. Kan? Mana tahu esok jadi ustaz. Nak kalah ke kita? Nak tak pelik mana? Macam ustaz-ustaz yang datang daripada agama lain lah. Macam Ustaz Syah Syamugam. Nama pun Syamugam. Dulu dia Hindu. Lepas tu dia cari Islam. Sampai dia bersungguhnya mengaji tentang Islam, sampai jadi ustaz. Kita dari kecil uek-uek tu keluar dah IC surat beranak, memang tulis Islam dah dari kecil, tapi tak start lagi. Dia ustaz dah, padahal masa kecil dulu nanduk lagi 3 line atas dahi. Tu kan Ustaz Ridwanti, asal dia budak, dia Cina budak kan? Tapi dia akhirnya terima Islam, akhirnya jadi Islam dia, dan bersungguh-sungguh pula dia dengan Islam. Malulah kita Melayu yang asal memang Islam dah, nenek moyang kita Islam dah, tapi kita tak mampu nak pertahankan Islam seperti mana orang lain yang baru saja terima Islam tapi kuat mempertahankan Islam. Jadi banyak bergantungnya kudratnya kepada Allah, sebab semata-mata Allah saja yang ada kudrat, kuasa. Yang ketiga, iradah. Maknanya Allah berkehendak. Hanya Allah saja yang berkehendak, lain tak ada kehendak. Kan? Mana ada kehendak? Allah je. Dan kehendak Allah pasti jadi. Tu kita kena faham. Kalau setakat kehendak, kadang-kadang makhluk ni juga nak tu nak ni, tapi jadi apa dia nak? Tak. Melainkan apa yang dia nak bertepatan dengan apa yang Allah nak, maka jadilah. Tapi jadi tu bukan sebab dia nak, tapi Allah yang nak. Lepas tu bila jadi satu benda, jangan rasa kejayaan kita, tapi itu adalah ketentuan Allah. Nasib kita Allah pilih itu, kena dengan apa yang kita pilih juga sama. Tapi kalau kita nak sangat tu, tiba-tiba Allah tak nak, takkan jadi sampai bila-bila. Sebab segala-gala ketentuan terletak di kuasanya Allah, di kehendaknya Allah. Itu makna iradah. Bila kita tahu hanya Allah saja berkehendak, maka kita hanya berhajat kepada Allah sahaja. Itu makna iftiqar pada sudut iradah. Kemudian yang keempat, ilmu. Apa makna ilmu? Yang maha mengetahui. Jadi yang tahu segala-galanya semuanya Allah. PM ke-9 siapa? Allah tahu. Tahu dah, kita tak tahu lagi. Kita masa tu main duk teka-teki malam sampai tak boleh nak tidur. Duk depa lagi lah. Kalau kita yang rakyat biasa tak boleh tidur, depa bukan sakat tidur tak boleh, jaga pun tak boleh. Duk main keluar masuk pintu istana, sampai ada yang langgar pintu istana. Naik motor tu, ada video kawan hantar, gebum langgar park gate istana. Kelang kabutnya nak main keluar masuk. Sampai berteka-teki kita, siapa agaknya. Duk siapa-siapa Allah tahu dah. Dari awal lagi Allah tahu dah siapa lepas ni. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Bila dalam pengetahuan Allah, kita hajat pada siapa? Hajat pada Allah. Tak apalah, itu hal depa lah. Ni hal kita ni macam mana ni? Kita tahu tak mati kita macam mana? Mati kena virus ke? Mati kena langgar trailer ke? Ataupun mati tua je ke? Ada orang hantar kat dalam WhatsApp, ada seorang pakcik tua 3 bulan dah mati, tapi anak-anak tu lah. Ni kadang-kadang minta maaf cakap, anak yang langsung tidak ambil berat ibu bapanya, walaupun dia tak tengking, tapi dia tak telefon, tak ambil berat, derhaka dah. Takkan sampai 3 bulan tak telefon mak ayah. 3 bulan pakcik tu mati, tak ada siapa sedar.
Tahu-tahu ada orang ni bau bangkai sangat, bau busuk, pecah masuk pintu rumah, tengok tinggal tulang dah, tengkorak je terus. Air lendir habis atas tilam. Kulit ni habis hancur dah. Dia makan ulat habis. Allah, busuk tak payah katalah, tanya geng-geng polis lah yang biasa buat kerja macam ni. Kan? Kutip mayat dekat laut lah apa semua, depa tahulah macam mana bau. Kan? Kalau kita tengok bangkai binatang pun busuk dah, manusia lebih lagi. Sebab apa? Binatang makan 1-2 benda je, manusia makan banyak benda. Bayangkanlah busuk ni macam mana. Nah, kalau nak tahu dalam perut kita macam mana, kita makan, tinggalkan suku tu kita simpan dalam baldi. Kan? Kita makan burger, tinggalkan suku burger tu masuk dalam baldi. Esok siang makan roti canai pula, tinggal suku roti canai masuk dalam baldi lagi. Dan minum teh ais pula, tinggalkan sikit tu ais masuk dalam baldi. Biar simpan seminggu. Macam tu lah dalam perut kita. Lepas tu kita masuk kepala, cium, muntah pula situ, tambah lagi busuk. Macam tu lah dalam perut. Bayangkanlah, macam tong sampah perut kita. Dan kalau mati terbuka itu, bayangkanlah macam mana bau. Kan? Tu. Kita tak tahu mati kita macam mana, tapi Allah tahu tak? Allah tahu. Lepas tu kita berhajat, ya Allah, janganlah matikan aku dalam kehinaan, ya Allah. Janganlah aibkan jenazahku nanti, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Aku tahu aku ni orang berdosa, banyak dosa aku, jahat aku, macam-macam aku buat. Aku tahu, dan engkau pun lebih tahu. Nah, tetapi tolonglah, ya Allah, tutuplah aib aku. Janganlah kau pamerkan, janganlah kau rosakkan lagi-lagi di hujung-hujung nyawaku. Kan dulu kan ada buku mastika. Saya rajin juga baca buku mastika. Tak tahu cerita betul ke tak, tapi macam-macam kan cerita yang boleh buat kita jadi takut dengan kematian. Dia cerita ada yang naik van jenazah 4 tayar pancit ada. Tak boleh bergerak van. Jadi berat mayat. Sampai orang tanggung kat 20 orang pun macam nak sengit dah. Berat ni mayat ni. Padahal tengok badan tak besar mana. Ada kadang-kadang Allah buat. Ada yang mayat nak masukkan dalam liang lahat tak muat. Padahal korek besar dah. Pakai backhoe korek. Tak muat. Nak masuk kepala, kaki tak lepas. Masuk kaki, kepala tak lepas. Ada yang saya dengar kisah ni, bukan mastikan, ni betul-betul. Ada seorang ustaz cerita dengan saya. Korek lubang tu nampak ada ular kat dalam. Terus ustaz, astaghfirullahalazim, dia kata kambu balik, kita korek lubang lain. Korek lubang kedua, ular juga. Korek lubang ketiga, ular juga. Lah kali ustaz tu nak buat solat sunat, buat solat sunat hajat, minta kepada ya Allah, apalah salah si mati ni, tolonglah ampunkan dia, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Doa sungguh-sungguh, baru hilang ular. Masukkanlah. Tapi kalau doa juga tak hilang, nak buat macam mana? Takkan nak tanam ke atas, tanam juga dengan ular-ular pun. Tak tahulah jadi macam mana. Kan? Dalam hadis sebut ular yang akan membelit mayat yang jahat di dalam kubur, bersaiz dia besar-besar batang leher unta. Bayang tengok leher unta besar mana. Kan besar gitu, macam anak konda. Bayangkanlah. Kan? Habis. Batulah. Bila kita dengar perkara-perkara ini, menakutkan kita. Jadi kita berhajat pada siapa? Siapa yang tahu semua ni? Allah. YB tak tahu? Pergi tanya YB. YB, mati, nanti saya mati, tolong selamatkan saya. YB kata, tak payah kata mu, aku pun belum tentu, kata YB. Nampak? Kita duk rapat sangat dengan tu lah. Orang kenamaan, orang suruh rapat dengan Allah, dengan semayang sunat, taqarrub dengan Allah, nak bermalam-malam dengan Allah, buat solat tahajudnya, nangis-nangis dengan Allah Ta'ala. Kita banyak dengan makhluk kan? Padahal makhluk bukan tahu apa, Allah lah tahu segala-galanya. Yang kelima, dan hayat, hidup. Yang semata-mata hidup Allah. Kita tak hidup, kita cuma diizin hidup. Bukan hidup kita ni, diizin. Ibarat macam pinjam. Contoh macam lampu ni. Lampu ni asal mana boleh nyala, tapi diberi pinjam elektrik pada dia, baru dia nyala. Dia nyala selagi mana elektrik tu ada kat situ, elektrik tu jalan kat dia. Kalau elektrik tu putus, blackout ke apa ke, tak ada lah cahaya, lampu tak nyala. Kita macam lampu tu asal kita ni mati, kemudian Allah yang masukkan roh, dengan izin bagi roh tu hidup, baru hidup. Kalau Allah tak izin, tak hidup.
Jadi kita sebenarnya hakikat tidak hidup, kita cuma dihidupkan. Yang sebenar-benar hidup Allah. Kerana Allah hidup tidak dengan ruh. Allah hidup dengan hidupnya. Dengan zat dan sifat Allah yang sangat mulia. Tu. Jadi bila kita pegang hanya Allah saja yang hidup, kita bergantunglah kepada Allah, jangan bergantung kepada makhluk. Janganlah kamu bergantung pada yang mati, tapi bergantunglah pada yang hidup. Siapa yang hidup? Hanya Allah sahaja yang hidup. Yang lain ni semua mati. Kita semua ni mati, cuma belum dimatikan. Tapi hakikat mati dah. Hakikatnya kita ni, kan? Yang keenam, dan kaunuhu qadiran, berbalik kepada kudrat, sama je lebih kurang, cuma kaunuhu tu iaitu keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Maka tidak adalah pergantungan kita yang lain selain daripada Allah. Begitu juga yang ketujuh, dan kaunuhu muridan, sama macam iradat, cuma ada kaunuhu, makna kaunuhu tu keadaan Allah itu berkehendak. Yang ke-8, kaunuhu aliman, sama dengan ilmu, maknanya keadaan Allah itu berilmu. Dan yang ke-9, kaunuhu hayyan, sama dengan hayat, artinya keadaan Allah yang hidup. Baik, selesai. Kemudian kita akan sambung lawannya daripada yang mustahil. Berhenti kat situ. Ada soalan? Ringkas-ringkas lah, sebab saya nak ke Sungai Tuntung pula. Tak ada? Ya, baik. Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu. Cuma yang saya pernah mengajinya dalam hadis, dalam kitab-kitab cerita tentang akhir zaman, pasal kiamat apa semua ni, yang adanya memang keliling tanah haram tu ada malaikat yang jaga. Cuma kita tak nampak lah. Yang kita nampak polis Arab. Itu bukan malaikat, tu polis. Nampak perut buncit. Yang ni malaikat, memang ada sungguh. Dan malaikat tu dalam hadis kata dia pegang pedang. Dan pasal penyakit wallahu alam. Cuma dalam hadis ada sebut nanti, dalam hadis Nabi kata Dajjal akan masuk semua tempat, termasuk beruas. Tapi dalam hadis tak sebut beruas lah. Tapi dia cerita tak ada satu tempat pun yang Dajjal tak akan masuk. Mana sini pun sampai juga lah. Cuma yang Dajjal tak boleh masuk dua tempat saja kata Nabi, iaitu Mekah dan Madinah. Kawasannya di dalam sempadan tanah haram tu. Dia ada sempadan dia. Kalau kita pergi, dia ada tanda batu. Ada batu. Itulah yang memisahkan antara tanah halal dengan tanah haram. Dekat kawasan tu ada malaikat, tapi kita tak nampak. Ada malaikat yang jaga. Bila Dajjal cuba gak nak masuk. Bila dia nak masuk, malaikat ni akan lawan dia dengan pedang. Sehingga kan dia tak boleh nak masuk. Tu. Sebab itulah nanti akan berlaku kegoncangan di bumi Arab, di Mekah Madinah bergoncang. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, yang tak betul iman dia akan lari keluar daripada Mekah Madinah. Sekarang ni sebenarnya mereka boleh masuk lagi. Ada pernah seorang lelaki daripada barat, dia nak jatuhkan Islam. Dia ni cerdik orangnya, otaknya pandai. Jadi tentera kafir ni hantar dia pergi belajar. Dia belajar dekat London jurusan sastra bahasa Arab, sampai dia dapat markah tertinggi. Alim dia, pandai dalam bahasa Arab. Bila dah belajar pandai bahasa Arab, dia menyamar jadi Islam. Dia mengaku dia Islam, pakai macam pakaian orang Arab, pakai jubah dengan serban siap pakai. Lepas tu dia masuk Mekah, masuk Madinah, dan dia berkawan dengan semua orang Islam. Tujuan dia nak cari ilmu Islam untuk tujuan menjatuhkan Islam. Dia korek habis hadis, ayat Quran, apa benda kelemahan umat Islam. Dia ni ada seorang. Dia buat gitu. Jadi maknanya boleh tak dia masuk? Dia boleh masuk. Kan? Dah sajat boleh masuk, kan? Nampak? Nak melakukan benda tak elok masuk juga, kan? Tapi nanti sampai satu masa berlaku kegoncangan, yang jahat-jahat ni semua akan keluar. Jadi yang tinggal dalam tu yang baik-baik, yang elok je, yang betul-betul beriman. Tu.
Itu yang tu adalah ada pun penyakit tak boleh masuk, wallahu alam. Wallahu alam, tak tahu, kita pun tak tahu nak kata macam mana. Cumanya Arab Saudi dia ambil langkah berjaga-jagalah tu. Daripada sebab situ tempat orang ramai kan. Jadi macam-macam bangsa, macam-macam orang bercampur dan sebagainya. Itulah kita nak salahkan 100% Arab Saudi pun susah agak nak kata. Kan? Sebab kalau betul wabak tu boleh tersebar, bahaya juga. Sebab situ tempat himpunan ramai orang, tawah apa semua. Jadi kalau sungguh boleh tersebar, bahaya juga. Kan? Jadi tak apalah, kita pun serahlah macam mana mereka nak buat. Sebab mereka sana pun ada ulama' juga yang keluarkan fatwa macam mana hukum dan sebagainya. Kan? Cumanya yang terbaru ni kita dapat tahu keluarga Raja Arab Saudi ni dah mula bergaduh 3 orang. Benar dalam hadis kata takkan berlakunya kiamat, melainkan akan berlakulah perebutan tahta di bumi Arab. Ni sungguh dah berlaku dah. Tu tuan-tuan nak relax tang mana lagi? Kiamat dah dekat dah. Dia kata nak tengok lagi Raja Lawak, nak tengok lagi Gegar Vaganza, nak sonok-sonok lagi. Yang mana belum taubat sungguh-sungguh, pelan-pelan. Qada solat yang mana dulu-dulu ke sebagainya. Kita tak tahu bila-bila masa kalau Allah nak buat. Tapi memanglah tak terus-terus kiamat, sebab dia akan tanda-tandanya keluar. Antaranya Dajjal akan keluar, Ya'juj Ma'juj keluar, binatang yang melata keluar, macam-macam lah. Tapi takkan nak tunggu Dajjal keluar baru nak taubat. Jadi sekarang kita prepare. Kita buat bagi elok akidah kita betulkan. Semayang kita buat bagi elok, dekat dengan masjid, dekat dengan surau, dekat dengan orang-orang soleh, alim-alim ulama'. Moga-moga kita selamat, insya-Allah. Ada lagi? Nak tanya Mekah Madinah ke apa ke? Tempat lain pun boleh tanya tak? Tak ada dah. Okey, jadi cukup sekadar tu. Nanti kita dipertemukan di waktu yang lain, insya-Allah. Nanti Ramadan tazkirah ada ke tak ada? Ada juga, buat macam biasalah. Okey, baik. Jadi sekadar itulah pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi kefahaman sedikit sebanyak, tak banyak dapat sikit kefahaman kita tentang agama. Lebih-lebih lagi dalam masalah akidah kita, dalam masalah tauhid kita. Biar kita kemah bulat hati kita, semuanya biar letaklah semata-mata kerana Allah. Bila kalau hati kita betul-betul bulat kerana Allah, tidak ada yang menakutkan kita, merisaukan kita, baik ekonomi ke apa sekalipun, hidup kita akan tenang kerana Allah ada di dalam hati kita. Bukan Allah duduk dalam hati kita, tak, tapi keyakinan kita tu kuat kepada Allah. Itu maksud dia. Itu tujuan kita mengaji tauhid. Jadi sekadar itulah pada malam ni. Moga-moga kita dipertemukan pada waktu yang lain, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.